Cari pasal sendiri, cari penyakit sendiri. Akhirnya Khairi Jamaluddin hari ini, sahabat semua, disiasat oleh pihak berkuasa polis di Raja Malaysia kerana dikatakan telah menfitnah ya terhadap YB Azalina ya, YB Azalina dan juga YB siapa lagi ni? YB Zaleha. Jadi apakah penyebab ya fitnah ataupun penyebab Khairi Jamaluddin ini disiasat? Ini yang menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan anda sahabat semua. Tapi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Oranye Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So mari kita ikuti berita gempa hari ini. So ini dia sahabat semua. Menteri sorok Tita Addendum, itu antara tuduhan dakwaan daripada Khairi Jamaluddin ya ketika dalam satu siri podcast keluar sekejap. Akhirnya polis ya ambil keterangan KJ hari ini, maksudnya disiasat jika ada unsur-unsur fitnah, tuduhan yang tidak berasas, maka akhirnya ada kemungkinan besarlah Khairi Jamaluddin ini akan didakwa. Dan apa yang kita lihat dalam kenyataan media hari ini, polis akan merakam keterangan bekas pemimpin UMNO Khairi Jamaluddin. Hari ini berhubung dakwaannya mengenai kewujudan Tita tambahan berkaitan dengan Najib Razak menjalani pemenjaraan di rumah. Ketua Polis Negara Razarudin Husain berkata, keterangan Khairi akan direkam oleh pasukan dari unit siasatan jenayah terkelas Bukit Aman di Damansara, Selangor. Katanya, kertas siasatan dibuka mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan juga Seksyen 500 Kanun Keseksaan. Tambah lagi, siasatan dijalankan susulan laporan polis yang telah diterima, katanya dilapor media hari ini. Khairi Jamaluddin pada 10 Januari lalu mendakwa terdapat krisis kepercayaan terhadap bekas partinya UMNO. Susulan itu, Tita Addendum yang melibatkan Najib Razak dan Khairi yang dipecat juga daripada UMNO 2 tahun lalu menuduh Menteri Undang-Undang iaitu YB Azalina Othman bersubahat untuk menyembunyikan dokumen tambahan yang membenarkan Najib menghabiskan hukuman pemenjaraan dengan menjalani tahanan di rumah. Pada 11 Januari, 2 laporan polis dibuat terhadap bekas ahli Parlimen Rembau itu atas kenyataannya berhubung isu Tita Addendum. Laporan berkenaan dibuat oleh Suraya Yaakob, Setiausaha Politik kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, iaitu YB Azalina Othman, dan juga Nur Azrina Surip, Setiausaha Politik kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa. Laporan dibuat secara berasingan, masing-masing di Putrajaya dan Sentul di Kuala Lumpur. Jadi menerusi salinan laporan polis berkenaan, Suraya dan Nur Azrina memaklumkan kenyataan dikeluarkan Khairi mengaitkan dua menteri itu tidak benar, memburukkan menteri dan mengelirukan dan menimbulkan perasaan tidak senang terhadap suasana panik dalam kalangan rakyat sehingga berkemungkinan boleh menggugat keamanan negara. Jadi itu antara perkara ataupun penyebab ya kenapa dua setiausaha kepada dua menteri ini membuat laporan polis, kerana didakwa ya Khairi Jamaluddin telah membuat satu kenyataan yang berbau fitnah, yang tidak berasas dan yang juga tidak benar. Dan akhirnya dalam laporan polis itu hari ini polis telah membuka kertas siasatan ya terhadap Khairi Jamaluddin atas dakwaan membuat kenyataan berbau fitnah, berbau hasutan dan tidak berasas ataupun tidak terbukti kebenarannya, sehingga ya boleh mengganggu ataupun mengelirukan ramai rakyat di luar sana, khususnya individu-individu yang memang mahu ya untuk menyerang kerajaan hari ini di kalangan penyokong-penyokong tegar PAS dan Bersatu Perikatan Nasional, termasuklah walaun-walauntit, sitro-sitro pembangkang dan sebagainya. Jadi itu antara perkara yang menarik untuk kita ikuti perkembangannya sahabat-sahabat semua. Dan sebelum saya akhiri, saya juga ingin memberikan sedikit perkembangan berkaitan dengan GISBH. Agak lama kita tidak mendengar ya perkembangan berkaitan dengan pendakwaan dan beberapa individu yang ditangkap. Jadi hari ini ya, media melaporkan bahwa seorang accountant
GISBS dibenarkan ikat jamin dengan jumlah sebanyak RM40.000. Jadi mari kita lihat kenyataan media ini. Mahkamah Tinggi Shah Alam hari ini membenarkan seorang ahli GISBS Holding Sdn Bhd, Hamimah Yaakob, yang didakwa atas pertuduhan menjadi ahli kumpulan jenayah terancang diikat jamin sebanyak RM40.000 dengan 2 orang penjamin. Hakim Datuk Seri Latifah Muhammad Tahar dalam keputusannya berkata, selain tiada bantahan daripada pihak pendakwa raya, permohonan itu juga dibenarkan mengambil kira pemohon seorang wanita yang tergolong di bawah kategori pengecualian termaktub di bawah Seksyen 13-2-B Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas SOSMA 2012. Dan selain itu juga beliau berkata tiada keterangan dalam afidavit jawaban responden yang menunjukkan pemohon mempunyai risiko untuk melarikan diri atau mengganggu saksi-saksi sekiranya dibebaskan dengan jaminan. Dan mahkamah juga mengambil kira umur pemohon yang sudah berusia kini 73 tahun dan ada mengemukakan bukti-bukti untuk menyokong masalah kesihatan dihadapinya. Maka mahkamah membenarkan permohonan jamin dengan bersyarat katanya. Hamimah yang juga accountant GISBS adalah antara 22 individu yang ditahan di bawah SOSMA dan dituduh menjadi ahli kumpulan jenayah terancang di sebuah lokasi di Bandar Country Home, Sarawak pada Oktober tahun 2020 hingga 11 September lepas. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 130V-1 Kanun Keseksaan yang boleh membawa hukuman penjara tidak kurang 5 tahun dan maksimum 20 tahun jika sabit kesalahan. Hamimah turut dikenakan syarat tambahan, antaranya dilarang mengganggu saksi pendakwaan dan menyerahkan pasport kepada mahkamah sehingga kes selesai. Pemohon juga diperintahkan melaporkan diri di Ibu Pejabat Polis Daerah Kajang sekali setiap 2 minggu sehingga perbicaraan diselesai, selain wajib hadir ke mahkamah pada setiap tarikh yang ditetapkan, dan sekiranya sakit, penjamin perlu mengemukakan sijil sakit daripada hospital dan klinik kerajaan. Sekiranya gagal mematuhi mana-mana syarat jaminan itu, mahkamah boleh mengeluarkan waran tangkap, wang jaminan boleh dirampas atau dinaikkan dan dibatalkan serta boleh dipenjarakan sehingga kes selesai, kata Hakim Latifah. Jadi terdahulu Peguam Kamal Hisham Jafar yang mewakili Hamimah berkata, permohonan jaminan anak guamnya dibuat mengikut peruntukan Seksyen 13-2B Akta SOSMA yang jelas menyatakan pemohon termasuk dalam satu daripada 3 kategori yang diperuntukkan di bawah seksyen tersebut. Beliau berkata, peruntukan itu adalah umur di bawah 18 tahun atau wanita atau sakit dahsyat yang membenarkan mahkamah membuat pertimbangan pemohon dibebaskan dengan jaminan. Permohonan kami dibuat secara spesifik mengikut seksyen tersebut bagi kategori wanita. Pemohon juga mempunyai masalah kesihatan dan menghidap penyakit seperti asma, diabetes, hipertensi dan eksema kronik. Jadi keadaan penjara yang serba kekurangan dan tidak selesa dari segi kebersihan telah menyebabkan kesihatan pemohon semakin teruk. Tertuju juga telah berada dalam tahanan reman di penjara wanita Kajang sejak 20 September tahun lepas, iaitu lebih kurang 4 bulan katanya. Jadi Timbalan Pendakwa Raya Norina Bahadun berkata pihak pendakwaan tidak membantah terhadap permohonan jaminan itu dan mencadangkan ikat jamin 30.000 beserta dengan syarat-syarat tambahan. Jadi itu antara perkembangan ya berkaitan dengan individu-individu yang terkait ya dengan GISBS ini yang dikatakan ya dituduh kerana mereka menjadi ahli. Sudahlah GISBS ini sudah pun disahkan sebagai gerakan ataupun NGO kumpulan yang sesat. Ya, mereka juga dikatakan menjadi ahli kumpulan jenayah terancang. Full. Ini adalah satu perkara yang amat-amat mengejutkan kita, tapi lagi mengejutkan apabila seorang bekas menteri pemimpin daripada Parti UMNO membuat hantaran berbau fitnah, kenyataan berbau hasutan. Ini lagi memalukan sahabat-sahabat semua. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan anda? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian jadi daripada Alright Napa Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.